أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk solat Jumaat pada hari ini dan mudah-mudahan Allah akan beri kesempatan yang lain kepada saudara kita yang lain untuk sama-sama dapat menunaikan solat Jumaat berjemaah insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu permintaan yang sangat besar. Subhanallah, Anas minta kepada Nabi satu permintaan yang besar, yang Anas minta sebenarnya mewakili kita sebagai umat Nabi. Apa kata Anas? Qala, kata Anas, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yashfa'ani yaumal qiyamah, agar Nabi bagi syafaat kepada dia. Anas minta dari Nabi, aku nak minta daripada engkau ya Rasulullah syafaat pada hari kiamat. Besar yang Anas minta. Anas minta untuk diri dia dan Anas minta juga untuk kita, mewakili kita tuan-tuan. Dia minta syafaat. Syafaat ni bukan untuk dia, untuk kita. Apa jawapan Nabi kepada Anas bin Malik? Faqala, Nabi pun menjawab, Nabi pun bersabda, ana fa'il. Ya, aku akan laksanakan, kata Nabi. Aku akan bagi syafaat. Tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ini dalil, antara dalil dan hujjah yang nak beritahu dekat kita, kita antara umat Nabi yang bertuah pada hari kiamat nanti, yang akan menerima syafaat Nabi. Hari kiamat tuan-tuan, orang jumpa Nabi Adam minta bantuan. Nabi Adam kata, minta kat orang lain, aku tak boleh nak bagi bantuan. Minta kat Nabi Musa, Nabi Musa pun tak boleh. Sampaikan Nabi Musa pun nak jadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kat Nabi tu tak boleh, minta Nabi tak boleh. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Taala sekalian, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Syafaat bantuan daripada hari kiamat tuan-tuan. Syafaat Nabi ni tuan-tuan muslimin, yang the best, yang paling besar ni, antara yang terbesar syafaat Nabi, ada orang yang Nabi boleh bawa keluar dari neraka masuk ke syurga, asalkan dia ada sekelumit iman dalam diri dia, ada keyakinan percaya kepada Allah Ta'ala. Dengan satu syarat saja,
Allah izinkan, itu saja. Itu sebab syarat kita nak ke syurga mesti dapat redha Allah Ta'ala. Yang kita buat bekerja, duk jadi bapa, isteri taat dengan suami, yang kita nak buat tu nak dapat redha Allah Ta'ala, nak ke syurga. Tajuzuna ala sirati bi'afwillahi ta'ala. Kata Ibn Abbas, kita berjaya di atas titian sirat, boleh masuk ke syurga dengan kemaafan daripada Allah. Allah redha kita masuk. Dan amalan yang kita buat, tuan-tuan, saya bagi contoh. Tuan-tuan masuk tadi duduk niat solat, niat duduk apa namanya? Duduk iktikaf tu kan? Niat iktikaf tadi tu. Jangan lupa niat iktikaf duduk kat sini. Yang masuk tadi buat solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas azan nanti sekarang dia buat solat sunat 2 rakaat. Okey, ini contoh saya bagi tahu. Lepas mai Jumaat dia buat lagi 2 rakaat. Dia tambah lagi, dia hiasi ibadah dia dengan ibadah sunat. Itu menentukan syurga mana kita berada pada hari kiamat nanti. Bila Nabi cerita tentang syurga, tuan-tuan muslimin sekalian, Nabi cerita tentang syurga Firdaus. Nabi cerita tentang syurga Firdaus. Nabi kata kat dunia ni buat 4 perkara yang besar. Yang pertamanya kata Nabi beriman kepada Allah, kedua kepada Rasul, yang ketiga berpuasa Ramadan, 4 zakat kata Nabi. Siapa buat 4 benda ni, dia berkorban untuk Allah, berkorban untuk agama, untuk Nabi, dia dapat pahala seperti pahala hajara fi sabilillah, orang yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala. Dan itu adalah hadis juga Nabi cerita syurga ini, inna fil jannati mi'ata darajah. Syurga ada 100 tingkat kata Nabi. Jarak setiap syurga dari satu syurga ke satu syurga, satu tingkat ke satu tingkat antara langit dan bumi. Besar tak syurga Allah Ta'ala? Satu jarak, satu tangga ke satu tangga, jarak langit dan bumi. Kata Nabi syurga ada 100 tingkat. Besar tak syurga Allah Ta'ala? Itu baru 1 lapis. Sampai ke 100 lapis bagaimana? Nabi ajar kepada kita, wa idza sa'altumullah fasaluhul firdausa. Kalau kau nak minta syurga kepada Allah, minta syurga Firdaus. Nabi sambung lagi, untuk siapa syurga ini? A'addaha Allah lil mujahidin fi sabilih, untuk orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala, berkorban. Syurga ni tuan-tuan, orang yang sanggup korban untuk Allah lebih berbanding orang lain. Betul dia kerja untuk diri dia, nak sara diri dia, anak isteri, tetapi ada sedikit sebahagian daripada gaji yang dia dapat untuk orang lain. Itu jihad nama dia. Itu jihad. Tuan-tuan, Nabi cerita tentang syafaat ni tadi tuan-tuan, untuk siapa? Untuk orang yang boleh buat dia lebihkan sikit apa yang dia buat dekat dunia, bukan untuk diri dia semata-mata, untuk Allah, untuk Rasul, untuk agama, untuk ummah. Lebih. Dia bukan cerita kau gaji banyak, gaji sikit, bukan. Dia bukan gaji banyak sedekah, gaji sikit tak sedekah, tak. Sedekah ikut kita punya keperluan ataupun pendapatan yang kita ada. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Betul-betul belanja kau ada RM2 hari ni, kau bagi RM1, kau bagi 50%, besarlah betul. Berbanding orang ada RM1,000 hari ni, dia bagi RM100, dia cuma bagi 1/10 kan, 10% saja. Dia bukan soal banyak sikit, tapi soal kau nak bagi tak bagi, tu je. Tuan-tuan, Nabi kata dekat Anas, aku akan bagi syafaat, kata Nabi. Anas tanya Nabi, ya Rasulullah, fa aina atlubuk? Ya Rasulullah, dekat mana tempat aku boleh dapat syafaat daripada engkau? Dengar elok tuan-tuan hadis ni. Tuan-tuan, Anas tanya Nabi, kat mana tempat aku boleh minta syafaat? Nabi bagi jawapan, qala utlubni awwala ma tatlubni ala sirat. Tempat pertama nak minta syafaat daripada aku titian sirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas tanya lagi Nabi, ya Rasulullah, fa ilam alqaka ala sirat, kalau tak jumpa dekat titian sirat, cari dekat mana? Nabi kata dekat Anas, fatlubni 'inal mizan, cari aku di al-mizan. Apa dia al-mizan? Neraca timbang dosa pahala manusia. Sirat tadi tahu kan, titian sirat? Titian sirat yang merentangi, di bawahnya lubang neraka. Ya, bawah tu lubang neraka. Siapa lepas dia masuk ke syurga. Kemudian Nabi kata dekat Anas, tak jumpa di titian sirat, cari di al-mizan. Anas tanya lagi Nabi,
Fa ilam alqaka 'indal mizan, kalau tak bertemu dekat al-mizan, cari dekat mana? Nabi pun bagi jawapan, fatlubni 'indal haudi, cari aku pula di telaga aku, kolam aku, kata Nabi. Fa inni la ukhti'u ala hadhihi thalathal mawatin, sesungguhnya aku tidak akan berada melainkan salah satu daripada 3 tempat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ni haji ada ni. Orang kuat-kuat ada orang spa semua ni. Itu Ustaz Amri ada kat belakang, nampak tuan. Orang kuat halal lah. Saya segan ceramah kat Putrajaya, ramai tok guru kat sini ni. Duk ngadap kan. Tuan-tuan muslim dirahmati Allah Ta'ala sekalian, 3 tempat. Dan setiap tempat ini tuan-tuan, kenapa Nabi sebut 3 tempat ini? Sebab 3 tempat ini sangat bahaya. Sangat bahaya 3 tempat ni tuan-tuan. Dan di 3 tempat inilah Nabi beritahu kepada kita ada beberapa amalan yang boleh kita buat untuk Nabi bagi syafaat kepada kita. Yang ni saya nak cerita dengan tuan-tuan pada hari ini. Apa amalan yang menjadi sebab Nabi akan bantu kita untuk masuk ke dalam syurga? Nabi akan bagi syafaat. Sebelum terlupa tuan-tuan, hari ini berbaki lagi 25 hari nak Ramadan, betul? So dekat kita punya Facebook, dekat grup WhatsApp kita, banyak war-warkan tentang kedatangan Ramadan. Gembirakan orang, itu yang Nabi buat. Bila hampir masuk Ramadan, itu yang Nabi buat. Nabi tunjukkan kegembiraan, bersedia untuk Ramadan. Kita di Putrajaya, di wilayah ni kan dah dibenarkan kan untuk datang solat berjemaah, ikut kapasiti ruang solat. Jangan baru buat sembahyang Jumaat je. Yang Jumaat dipikir tak, yang subuh tak dipikirnya pula. Orang marah dekat Facebook kan, apa tak ada sembahyang Jumaat. Sampai pula ada netizen duduk kata AJK Masjid ini penghalang kepada untuk solat berjemaah, dia kata. Yang dia cerita pasal Jumaat je, yang subuh tak cerita pula. Datanglah subuh juga kan, datang subuh juga. Jumaat nak buat macam mana, terhad kan. Datang awal datang dapat lah. Kira dekat Putrajaya ni kira okey lagi tau. Belah Selangor masih lagi terhad. Selangor, saya rasa orang Selangor ramai kat sini ni, duduk numpang sampai kat Putrajaya kan. Ramai ni. Saya pun orang Selangor kat kan, belah Kajang sama juga lah. 12 suku dah penuh dah sana. Sebab 100 orang je boleh masuk, 50 orang 100 orang lah. Sini boleh kapasiti. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ada beberapa amalan yang boleh menyelamatkan kita di atas titian sirat. Kita cerita titian sirat dulu. Kalau cerita 3 tempat ni tuan-tuan, saya ingat solat Jumaat kita pukul 3 petang ni kalau ikut kan. Titian sirat saja ambil masa 1 jam nak cerita benda ni. Al-Mizan 1 jam, Al-Haud 1 jam. Pukul 3 sembahyang Jumaat dia tak? Pukul 4. Orang kata lain macam surau ni kan, tak nak lah. Yang lagi 2 cerita, Al-Mizan dan juga Al-Haud ni, kita cerita tazkirah minggu depan insya-Allah. Kalau Ustaz suruh jemput saya lagi lah. Itu teknik cara nak bagi orang jemput kita banyak kali kan. Dia kena simpan sikit cerita, jangan banyak-banyak kan. Rugi. Saya bagi banyak-banyak pun pakai kat semua pun, betul tak? Dapat 1-2 cukup dah hari ni. Tuan-tuan, dengar satu hadis Nabi beritahu orang yang berjaya di atas titian sirat. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan juga Al-Bazzar. Okay, hadis sahih an Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyin takaffalallahu liman kana al-masjidu baitah birrauhi warahmah wal jawazi ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat pertama Nabi sebut masjid rumah bagi orang bertakwa. Antara mesej yang Nabi nak sampaikan kepada kita, kalau kita nak kenal siapakah orang bertakwa kita akan nampak di masjid, di surau. Bukan solat Jumaat semata-mata solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Jumaat dah tentu wajib dah. Solat yang lain, dia melazimi solat berjemaah 5 waktu di rumah Allah. Orang lelaki ni semua lelaki, kalau tak ada apa-apa benda mudarat untuk dia ke surau lah. Pernah dengar tak hadis Nabi? Nabi pernah bagi ancaman kepada orang lelaki yang kalau tak nak ke surau akan dibakar rumahnya.
Tuan-tuan, nak beritahu hukum sembahyang Jumaat dekat ni. Sampai kan ada ulama menyebut orang lelaki kalau tak ada mudarat yang susah-susah, kalau tak sembahyang juga dekat surau, tak sah solat dekat rumah tu. Begitu sekali ulama tekankan. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Masjid rumah bagi orang yang bertakwa. Nabi nak beritahu tuan-tuan, kalau kita nak kenal jiran kita bertakwa ataupun tidak. Baik cerita lain suka nolong orang tu baik, sedekah tu baik, okey. Tapi yang ini takwa. Antara yang Nabi sebut label takwa terletak datang ke masjid. Nak kenal jiran kita bertakwa, nampak tak kat surau rumah tempat kita? Cikgu mengajar anak kita duduk kawasan perumahan kita, cikgu tu nak kenal bertakwa ke tidak, datang tak kat surau masjid. Hari ni sembang pasal agama, semua orang menyembang tau. Syurga neraka lah. Kalau pasal politik lagi macam hebat dia menyembang pasal agama, tahu tak? Cerita pasal tutup masjid, pasal agama dahsyat, tapi tak nampak kat surau masjid pun. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi. Buka balik tuan-tuan ayat terakhir surah Al-Kahfi. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Nak tak kami ceritakan kepada kamu orang yang sia-sia amalannya siapa? Dia rasa banyak amalan dia, sampai bertemu Allah Ta'ala tak ada benda pun, kosong. Nyembang cerita dia, nyembang. Kalau dekat surau masjid ni wakaf dia sampai, banyak dia bagi sedekah wakaf, tapi dia tak sampai-sampai lagi tu. Duit dah lama sampai, tuan tak sampai-sampai lagi. Ada yang tak sembahyang pun ada, tapi dengan niat sedekah tu nanti akan membayarnya di akhirat nanti, supaya dia dapat masuk ke syurga. No, solat tak boleh. Nabi sebut dalam hadis, amalan pertama yang akan dikira hari kiamat adalah solat dahulu. Clear solat, clearlah yang lain. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, masjid rumah bagi orang yang bertakwa. Sama juga nak kenal pemimpin bertakwa, nampak tak kat surau masjid setiap kali solat berjemaah? Nak cari suami bertakwa, nampak tak kat surau masjid? Nak cari menantu, nak cari menantu bertakwa, cari kat masjid tau. Anak kita cari kat Facebook lah. Kalau kita dapat detailkan lagi kan, cara cari menantu, macam saya kuliah dekat surau Spa kan, Perisin 8, itu memang surau itu surau saya cerita berkaitan dengan kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Orang sana dah hafal lah tu, dah terror dah, tinggal nak kahwin je lagi. Tapi takut-takut orang gitu kan. Tuan-tuan, dia ajar dekat situ cara nak cari menantu. Ni Nabi sebut bertakwa dekat masjid. Tuan-tuan, Nabi sambung lagi, takaffalallahu liman kana al-masjid baitah. Allah bagi jaminan, Allah bagi jaminan barang siapa yang menjadikan rumah ini seperti rumahnya. Hari kiamat tuan-tuan, tiada jaminan yang lebih besar melainkan jaminan Allah untuk ke syurga. Nabi kata Allah bagi jaminan. Subhanallah. Barang siapa menjadikan rumah ini seperti rumahnya. Maksudnya apa? Setiap kali solat 5 waktu dia datang ke sini. Bahkan kalau ada orang yang rumah ini pula lebih daripada rumah dia yang ditinggal, itu lagi dahsyat. Contoh macam AJK surau lah kita kata. Contoh kita nampak yang simple-simple, siap surau. Siap surau ni tuan-tuan, sebelum tuan-tuan sampai dekat sini, dia pergi mop dulu, dia pergi vacuum dulu, cuci jamban tu dulu. Dia jaga rumah ini lebih daripada rumah dia sendiri. Allah bagi jaminan tuan-tuan. Allah bagi jaminan. Macam Tuan Imam, macam AJK surau Bilal katakan, sebelum kita sampai dia dah sampai dah dekat sini, meraihkan kita AJK dekat luar tu tuan-tuan. Itu kan kalau tutup pagar tu kena makilah kat luar tu kan. Apa lah, tengoklah nanti. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, siapa menjadikan rumah ini seperti rumahnya. Kita jemaah kan, datang rumah ini seperti kita datang 5 kali sehari kita datang kat rumah ni, macam kita datang rumah kita sendirilah sebenarnya. Allah bagi jaminan. Apa jaminan Allah? Birrauhi, kerehatan. Inilah tempat yang paling seronok untuk berehat. Tuan-tuan, fikir logik saja. Tuan-tuan duduk dengar kuliah tazkirah pada tengah hari ni, rehat tak kita kat sini? Bukan setakat berehat tuan-tuan, sampai tertidur dengar tazkirah betul. Rehat je kau-kau punya rehat ni, terlelap dia tidur tu. Mana ada tempat yang paling seronok berehat kalau bukan dekat rumah Allah? Tuan-tuan, lepas maghrib balik ke rumah, balik kerja kat rumah lepas maghrib, agak-agak lepas maghrib kat rumah boleh tidur tak agak-agak? Kena maki dengan rumah tak? Apa laki aku si membutuh tak? Lepas subuh lagi kena marah. Lepas subuh kan?
Orang pergi beli makanan, kau laki tidur. Tuan-tuan, dalam tak boleh tidur dekat rumah tu kan, ada satu tempat Allah Ta'ala buat, lepas maghrib, lepas subuh boleh tidur. Mana tempatnya tuan-tuan? Surau je. Siapa nak kacau kita tidur kat sini? Tak ada. Itu yang main tiang-tiang dinding-dinding semua tu kan, nak tidur semua tu. Tapi tuan-tuan, terlelap itu tuan-tuan, setiap langkah kita ke sini Allah angkat darjat dan hapuskan satu dosa. Ni duduk kat sini tau, walaupun terlelap, dikira sebagai jihad pada jalan Allah Ta'ala. Allah bagi kerehatan. Dan rehat sebenar yang kata Nabi, rehat dalam kubur, tenang, tanpa gangguan daripada malaikat yang menghukum manusia. Yang kedua kata Nabi SAW, apa yang dia akan dapat? Warahmah, kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Kasih sayang, rahmat, belas ihsan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia punya benchmark antara tanda Allah sayang dekat kita. Allah sayang dekat kita. Ada satu hadis Nabi sebut, Nabi kata dalam hadis, sibukkan diri kamu untuk mengingati aku, kata Nabi dalam hadis qudsi. Tafarrag li'ibadati, kata Allah kepada kita, wahai hamba Allah, sibukkan diri kamu semua beribadah kepada aku, ingat kepada aku, kata Allah Ta'ala. Siapa yang ingat kepada Allah Ta'ala, Allah jauhkan dia daripada kefakiran, kata Allah, dan Allah penuhi kehidupannya, jiwanya dengan kekayaan. Tetapi kalau kita lupa kepada Allah Ta'ala, lupa kepada Allah, contoh sebagai contoh tuan-tuan, sepatut hari Jumaat ni yang kita struggle datang kat sini, betul? 12 tadi dah plan nak ke sini, tapi ada jenis orang yang alah, mesti suruh tu penuh lah, tak datang pun tak apalah. Kan jenis yang macam tu kan, kawan-kawan kita, bukan orang lain pun. Kita ngajak ke surau, alah dah ramai orang, dah penuh dah. Minggu lepas aku, minggu ni pergilah orang lain pula. Tuan-tuan, dosa tau. Usaha kena ada ke sini. Tak boleh pegang alasan, melainkan memang ada SOP kata umur 60 tak boleh datang, tak boleh nak kata apalah. Umur 15 ke bawah tak boleh, tak boleh nak kata apalah. Ni depan saya semua bawah 60, betul? Yang 60 pun dia akan kata umur dia 50 lebih kan, nak masuk juga ke sini. Tuan-tuan, kasih sayang Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala datangkan dekat hati kita ni perasaan ingat pada Allah bila kita lalai. Contoh tuan-tuan, dia dekat office, katakan meeting, katakan pukul 3 petang, ni Zuhur, sepatutnya sembahyang Zuhur pukul 1.20 Zuhur, ni 1.24 Zuhur kan, lebih kurang 10 minit, 5 minit lagi nak habis ni, 10 minit. Tuan-tuan, katakan Zuhur 1.24, kita pun masa itulah kita pergi kantin atau pada meeting lah, katakan 2 petang, 3 petang tak sembahyang lagi, tiba-tiba Allah jentik hati kita, kau kena ingat kau tak sembahyang lagi ni. Allah datangkan perasaan ingat pasal solat. Itu tanda Allah sayang kat kita sebenarnya, antara tanda. Tuan-tuan, kadang-kadang tanda rahmat itu datang daripada isteri kita. Isteri yang menegur suami, bang, tak sembahyang lagi ni bang. Itu tanda kasih Allah dekat kita. Allah ingatkan kita bila kita makin lalai. Itu tanda Allah Ta'ala bagi rahmat sayang dekat kita. Ini kadang-kadang laki bila isteri tegur marah kan, kau ni awak kata benda sangat pun, nak mulalah. Orang lelaki kena ingat, orang yang terbaik untuk menegur kita bukan orang lain lagi, isteri kita je. Dia tahu luar dalam kita tau. Dia tahu. Depan orang jangan main masing-masing, kan main handsome lagi, betul? Dengar ceramah mengangguk masing-masing kan. Kat rumah wahara semua ni. Saya pun nasib baik rumah tak dengar saya ceramah hari ni kan. Kalau tak ada kata, laki aku sembang tu kan, ke rumah dah ada, dah tak. Sama kita ni pun. Sebab itulah isteri kita layak untuk menegur kita. Dia datang dalam kehidupan kita, dia datang bagi rahmat kepada kita. Kalau isteri itu dekat dengan Allah Ta'ala lah kan, dia ingatkan kita. Dan dia yang terbaik untuk menegur kita. Tentang duit perbelanjaan kita, dia je yang tahu. Yang kita duduk sibuk nak tukar sport rim kereta, sibuk nak tukar motor besar. Bini kita tahulah laki tak cukup duit ni, dia tahulah. Kita je yang belagak lebih-lebih pun. Bukan duit sangat kita pun, ni korang sebenarnya. Bukan cakap ke dia orang lain, saya jugalah sebenarnya. Dia je yang tahu, bukan banyak duit sangat pun. Itu sebab tuan-tuan, kadang-kadang Allah datangkan isteri yang begini bukan nak menyemak, tak, nak bagi ingatan kepada kita. Nabi kata dalam hadis, orang yang terpaut hati dengan masjid, Allah bagi dia kasih dan sayang. Yang paling hebat tuan-tuan, yang ketiga kata Nabi, wal jawazi ala sirat ila ridwanillah ila jannah.
Orang yang berulang alik ke masjid, dia jaga rumah Allah Ta'ala 5 waktu solat. Wal jawazi ala sirat, dia berjaya di atas titian sirat. Dia masuk ke syurga dengan redha daripada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sedar tak sedar, tuan-tuan yang istiqamah datang ke rumah Allah subuh sampai isyak, sedar tak sedar apa yang kita buat? Kita sedang membina laluan yang pantas di atas titian sirat. Orang biasa melintasi titian sirat sejauh 15,000 tahun perjalanan. 15,000 tahun perjalanan. Ada orang yang enggan untuk melintasi titian sirat. Dia berhenti depan titian sirat, tak berani nak lalu. Dia berkata dekat diri dia, aku takkan mampu lalu dekat atas titian sirat yang lebih halus daripada rambut. Tuan-tuan, lebih halus daripada rambut, tajam duri di atasnya, tuan-tuan. 15,000 nak lalu. 15,000 tahun di bawah lubang neraka, siapa berani nak lalu? Tuan-tuan rasa rambut tuan-tuan kalau belah 7 halus tak? Titian sirat perkara gaib yang kita tak nampak. Nabi cuma cerita untuk Nabi nak bagi gambaran kepada kita betapa bahaya titian sirat, sampai ada orang yang takkan mampu untuk jalan. Sebab dia sahaja yang tahu apa dosa yang dibuat dekat dunia dahulu. Tuan-tuan, yang kita menipu isteri kita, isteri tahu tak? Isteri tak tahu. Anak tak tahu. Bos kita tak tahu kita menipu. Tuan-tuan, di depan titian sirat terbongkar semua. Barulah kita tahu penipuan kita dahulu akan nampak di sana. Berhenti kat situ takut. Ya Allah, lepas tak lepas. Jaga-jaga, tuan-tuan. Jaga-jaga. Dan orang yang enggan lalu apa yang berlaku pada hari kiamat, keluar malaikat Zabaniah, penjaga neraka. Ditengkingnya orang yang enggan lalu tu tadi. Kenapa kau tak nak lalu sekarang? Kenapa sekarang kau takut kepada Allah Ta'ala? Kenapa sewaktu di dunia kau tak takut kepada Allah? Tuan-tuan, kisah ni panjang, tuan-tuan. Ustaz Ashrul, naik apa ni boleh? Minggu depan punya tazkirah kita sambung. InsyaAllah, kalau ada kosong lagi lah. Tazkirah Jumaat lagi kena. Ada. Panjang, tuan-tuan. Cerita ni panjang, tuan-tuan. Saya cerita sikit je. Ada orang berhenti kat situ. Malaikat keluar, tengking dia. Dia dipaksa lalu. Tuan-tuan, dipaksa lalu. Dan sewaktu ditengking oleh malaikat Zabaniah, bergoncang titian sirat seperti dipukul ribut. Ribut. Dalam keadaan dia terpaksa merangkak di atas titian sirat. Nabi cerita dalam hadis, ada orang yang melintasi titian sirat menginsot. Menginsot. Titian sirat tajam kan? Tajam. Titian sirat yang Nabi gambarkan, kalau letak jari tu luka jari kita. Bayangkan orang yang menginsot atas titian sirat. Ada orang yang berjalan, ada yang bergerak seperti angin, ada seperti burung. Subhanallah, tuan-tuan, ada orang yang melintasi titian sirat kalbar kelami', seperti kilat yang menyambar. Meskipun 15,000 tahun perjalanan di atas titian sirat, orang ni, tuan-tuan, sekelip mata, kilat menyambar. Tutup lampu, buka, berapa saat, berapa second, sampai depan pintu syurga. Siapa orang ni, tuan-tuan? Ni Nabi sebut, al-baitu kulli taqiyin takaffallahu liman kana al-masjid baitah. Orang yang menjadikan rumah ini seperti rumahnya. Sedar tak sedar, tuan-tuan, seulang balik. Orang yang mujahadah datang ke rumah Allah Ta'ala. Mujahadah, setiap langkah itu naikkan satu derajat dan menghapuskan satu dosa. Yang kedua, tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, kata apa tadi? Orang berulang alik ke rumah Allah Ta'ala, dia sedang membina titian di atas titian sirat seperti kilat yang menyambar. Bubuhlah kerja apa pun kita dekat muka bumi ni. Kerjalah banyak mana pun, tuan-tuan, last kali semua orang akan lalu dekat tempat tu. Masa tu barulah kita tahu dia buat mana sangat harta kita, betul. Nasib baik, tuan-tuan, masa bergoncang titian sirat tu kan, seorang lelaki berdiri dekat hujung tepi sana tu. Siapa dia? Itulah Nabi SAW. Nabi kesian tengok kita. Allah kesian umat aku, mengangkat ke atas. Nabi angkat tangan doa kepada Allah. Allahumma Rabbi salim salim, ya Allah, selamatkan umat aku, ya Allah. Semua Nabi dan Rasul menghabiskan segala doa di dunia. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tinggalkan satu doa untuk kita di mana? Di atas titian sirat, untuk kita. Punya sayang Nabi dekat kita. Nabi tak kenal kita, tuan-tuan. Kita pun tak kenal Nabi. Tetapi tidak kenal bukan berarti tak sayang. Nabi sayang pada kita. Soalnya betapa, bertanya diri masing-masing,
Agak-agak berapa kuat kita cinta dekat Nabi SAW. Nabi kata hari Jumaat ini, orang yang banyak bersolawat kepada aku, banyak berselawat kepada aku, kata Nabi, hari Jumaat, hari kiamat nanti dia akan duduk dekat dengan aku, kata Nabi. Hari ini manusia hidup dekat muka bumi 7 bilion. 7 bilion manusia hidup dekat muka bumi hari ini. Hari kiamat, tuan-tuan, bermula dari Nabi Adam sampai kiamat, agak-agak berapa bilion manusia. Jangan cakap Nabi nak bertemu dengan isteri masing-masing belum tentu jumpa, anak masing-masing belum tentu jumpa, apatah lagi dengan Nabi, betul? Tiba-tiba ada satu kelompok yang Nabi panggil duduk dekat dengan Nabi. Siapa orangnya? Yang banyak berselawat dekat Nabi. Tuan-tuan, kalau saya lanjutkan cerita dekat Al-Mizan pula, tuan-tuan, apa amalan yang boleh kita buat? Saya nak sebut satu je, tuan-tuan, untuk hari ini. Banyakkan membantu orang lain. Banyak bantu orang lain. Saya sebut sikit je hadis je. Nabi kata, man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tu lah. Barang siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya di dunia. Contoh, tuan-tuan, datang kat surau ni, letak duit kat tabung masjid. Mudah-mudahan dengan duit kita letak tadi dapat bantu untuk nak mengimarahkan surau kita. Boleh panggil ustaz lain ceramah, bayar air kan. Satu hajat. Siapa menyempurnakan satu hajat saudaranya, aku menantinya di Al-Mizan, kata Nabi. Kalau berat timbangan pahala, dia masuk ke syurga. Kalau ringan, aku beratkan. Itu syafaat Nabi. Siapa? Banyak bantu orang lain. Dan orang yang banyak bantu orang lain ni, tuan-tuan muslimin-muslimat, inilah orang-orang yang hari kiamat nanti dapat keistimewaan daripada Allah Ta'ala. Kebanyakannya mereka ini akan masuk syurga Firdaus. Orang yang berkorban untuk orang lain. Hadisnya panjang kat situ. Okay, saya nak bagi tahu satu cerita, satu amalan yang boleh kita buat. So hari ini, tuan-tuan muslimin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita beramal dengan dua amalan. Yang pertama, jadi jemaah surau masjid. Bukan Jumaat semata-mata saya sebut, cuba buat yang lain. Tuan-tuan, Nabi kata kita berjaya di atas titian sirat. Takkan bapak je nak berjaya, anak nak gagal ke atas titian sirat. Itu sebab nak tak nak bawa anak kita sekali ke surau. Terutama anak yang dah dewasa, dah akil balik, lelaki. Heret dia ke sini, tuan-tuan. Biar susah kita dekat dunia, dekat akhirat nanti anak pula pimpin kita masuk ke syurga. Besar ke kecil anak kita, jadi dah akil balik, terutama yang lelaki. Jangan bapak sahaja yang lepas dekat atas titian sirat, anak tersangkut. Dan ada lagi satu kisah berlaku di atas titian sirat, tuan-tuan, namanya Al-Qisas. Qisas berlaku pada hari kiamat. Tuntut bela, tuntut menuntut. Oh, yang itu pun seronok kat cerita dia tu. Mungkinlah kita akan buat ulangan tazkirah Jumaat sebanyak 5-6 kali kat surau ni. Nak habiskan semua sekali, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada JK Surau atas jemputan pada hari ini. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Allah rahmati berkati kita dalam Syaban, dan Allah sampai kita dah sampai ke Ramadan nanti, insya-Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan, tuan-tuan muslimin sekalian, Allah Taala bagi kita kekuatan bersama dengan ahli keluarga kita untuk jadi jemaah surau masjid kita sampailah kita mati, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.